Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 26 Rajab 45 7224, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Semalam ada tersalah sebut surah Al-Ma'idah. Undur balik, suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran. Ayat yang kita akan baca pada hari ini, ayat 42, 43, 44. Allah SWT menceritakan kisah Sayyidah Maryam, wanita pilihan Allah, wanita yang terbaik pada zaman dia, sehingga keajaiban Maryam, Allah Ta'ala letakkan kasih sayang keluarga dia sampai kena mengundi siapa yang akan jaga Maryam di Baitul Maqdis. Jadi cerita dia ni cerita Maryam, wanita pilihan Tuhan, disayangi oleh orang, dan rezeki datang dari sumber yang dari Allah Azza wa Jalla, min haitsu la yahtasib. Baik para pelajar sekalian, kita mula baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya biiznillahi azza wa jalla. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Tengok terjemahan dan munasabah ayat. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryam. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Tengok munasabatul ayah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Ba'da an zakarallahu ta'ala qissata wiladati Yahya,
Allah Ta'ala dah sebut kisah kelahiran Nabi Yahya daripada seorang bapa yang sudah tua, ibu mandul, menunjukkan bahawa ini suatu perkara khariqun lil adah yang mencarikan adat kebiasaan alam. Biasanya kalau orang mandul tak dapat anak, orang tua mungkin lagi dapat anak, tapi mandul dia gabung dua, tua mandul, payah sikit lah, tapi boleh anak. Kemudian Allah Ta'ala sebut kisah kelahiran Nabi Isa tanpa bapa, lagi ajaib, iaitu ada mak ayah. Hak ni langsung tak ada bapa. Wa huwa syai'un aghrab minal awwal, ini lebih pelik daripada yang pertama. Kemudian disebut di sini kemuliaan Sayyidah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Tujuan ayat ini apa? Tanda ni pelajar. Tujuan ayat ini ghayatul qissah ar-rad 'ala nasara, untuk nak menolak Nasara Kristian yang mendakwa ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Tuhan apa? Mak dia lahirkan dia, macam mana jadi Tuhan? Jadi orang yang cerdik, yang ada akal, dia akan faham. Tapi orang yang tak apa cerdik, akalnya kurang, dia tidak akan faham. Itu biasalah. Nak kata mana ke dia? Dah di atas tak mau faham. Jadi jelaslah kepada kita tentang apa dia ni, munasabah ayat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut istifa wa tathir. Allah Ta'ala pilih Maryam dengan limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla, dan tathir, Allah bersihkan Maryam daripada tuduhan jahat puak-puak kafir. Dia kata Maryam ni buat benda tak baik, sebab tu dapat anak. Allah kata, apa mu ni? Maryam aku pilih, aku yang beri kepada dia rezeki dapat anak tanpa bapa, kenapa pula buat tuduhan jahat begini? Jadi Allah Ta'ala bersihkan Sayyidah Maryam. Tengok tafsir ayat kata apa. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam, malaikat mari bagi tahu kepada Maryam. Malaikat mana ni? Isu ni sama dengan cerita semalam. Malaikat bagi tahu kepada Zakaria. Ingat tak? Ayat 39, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli. Malaikat mari nyatakan khabar gembira kepada Zakaria, dia akan mendapat baby nama Yahya. Malaikat mana tu? Sama juga dengan isu sini. Ada kata ramai malaikat, jama'atun minal malaikah. Ada kata dak, Jibril, malaikat tu Jibril, sebab Jibril yang membawa wahyu kepada semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang pentingnya Allah kata malaikat, kita kata malaikat lah. Malaikat satu malaikat ke berapa malaikat? Malaikat yang mari, bukan jin, bukan orang lain. Apa yang Allah nak, malaikat kata apa? Innallaha astafaki, Allah Ta'ala pilihmu. Bila Allah Ta'ala pilih, wa tahharaki, dan Allah Ta'ala bersihkan kamu dari akhlakmu, akhlak yang mulia, tak terjebak dengan perbuatan keji dan mungkar seperti yang dituduh oleh puak-puak Yahudi. Yahudi kata Isa anak zina, anak tak sah taraf, anak haram. Nasara melampau, dikata anak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala nak bersihkan Maryam. Maryam bukan bini Tuhan, Maryam hanya hamba Tuhan. Isa bukan anak Tuhan, Isa adalah hamba Tuhan. Kemudian diulang sekali lagi, wastafaki, Allah pilihmu ala nisa'il alamin, mengatasi wanita-wanita yang semasa dengan dia lebih hebat daripada itu. Maka di sini kita akan berhenti seketika sebab banyak perbincangan. Allah Ta'ala ulang dua kali, innallaha astafaki wastafaki. Tengok, Allah Ta'ala tak akan ulang perkataan yang sama kecuali ada hikmah, ada makna lain yang dikendaki.
Tengok. Wa hadzal istifa, tulis belajar. Istifa ini mana pilihan Allah Taala ini kepada wanita pada zaman dia, pada zaman Maryam. Ada kata dak, semua sekali wanita seluruh alam daripada Adam sampai ke kiamat, Maryam di antara yang terpilih. Dan juga bukan bermakna hanya Maryam masuk sama dalam pilihan Allah Taala seperti Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Nah, jadi dia kata al-alamin di sini ada dua makna. Sama ada alam dengan makna seluruh alam termasuk sampai ke akhir kiamat, dan di orang panggil jawatan ini bukan jawatan untuk Maryam mutlak dia saja, orang lain tak masuk. Tak, boleh masuk Maryam, boleh masuk Sayyidah Khadijah, Aisyah, Fatimah, ini masuk dalam orang-orang yang dipilih oleh Allah Taala berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih yang menyebut tentangnya. Khadijah radhiyallahu anha, Allah pilih dia menjadi isteri pendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah kata apa? Aku tak cemburu pada isteri Nabi yang hidup bersama dengan aku lebih daripada aku cemburu pada Khadijah yang tak sempat bersama. Kenapa? Kerana Nabi banyak sangat sebut Khadijah. Khadijah dah wafat, tapi wafaan bil ahd. Allahu Akbar. Kerana Khadijah ni terlalu besar perjuangan dia, terlalu hebat orangnya, sehingga dia dah wafat Nabi masih lagi menyebut-nyebutnya. Pernah sekali Aisyah provoke, kalau sesuai perkataan lah, kalau tak sesuai tarik balik. Maknanya Aisyah cuba nak kosek Nabi sikit. Ya Rasulullah, kenapa lagi sebut orang yang sudah tak ada, orang dah mati? Yang masih muda kan ada? Aisyah masih muda. Nabi kata apa? Ya Aisyah, dia beriman dengan aku ketika orang lain masih kafir. Dia memberi pertolongan dakwah aku ketika orang lain menentang. Dia telah mengholorkan harta yang dia ada ketika orang lain bakhil. Allah, Nabi kita. Dan dia ibu kepada anak-anakku. Subhanallah. Isteri lain tak ada anak. Tak ada anak Nabi dengan isteri lain. Termasuk dengan Aisyah tak dapat anak. Anak hanya dapat dengan Khadijah. Dan anak yang terakhir semalam Ibrahim daripada Maryah Qibtiyah. Jadi Nabi masih lagi menyebut. Itu dia panggil kelebihan Khadijah, kelebihan Aisyah. Dan ada salah satu kali Nabi sampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Jadi banyak kelebihan Sayyidah Khadijah. Aisyah sama juga ada kelebihan sendiri, Fatimah pun sama. Cuma sedikit maklumat yang perlu diperbetulkan. Dalam tafsir Al-Munir, maaflah anak terpaksa kena sebut tafsir Munir ni, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia nukilkan pandangan daripada tafsir lain tanpa kritikan, tanpa komentar. Jadi anak tambah di sini supaya, sebab anak dapat kesan ada sebahagian daripada pelajar tafsir kita pagi ni rujuk sama kepada tafsir Wahbah Al-Munir, sebab dia tahu saya rujuk kat sini, dia rujuk juga. Tak apa, tak ada masalah. Kita ada filter penapis. Kata di Wahbah, dia kata Allah Ta'ala pilih Sayyidah Maryam. Lish? Tanda yang pertama, likasrati ibadatiha, kerana dia ni seorang ahli ibadat yang kuat. Dia membesar dalam Baitul Maqdis, dijaga oleh pendidik yang hebat, iaitulah Nabi Allah Zakaria, pakcik dia. Maka dia kuat ibadat. Zuhud, seorang yang zuhud, tak peduli dengan dunia. Dunia datang untuk menjadi makan minum dia, dunia yang datang, bukan dia pergi cari. Dan kerana kemuliaan dia, kerana Allah Ta'ala bersih dia, wa tahharaki, Allah Ta'ala bersihkan dia daripada segala perkara yang tidak baik. Tak ada. Jangan tuduh Maryam. Maryam langsung tak pernah buat benda yang tidak baik. Akhlak yang mulia. Sifat dia cantik orangnya. Sayyidah Maryam bukan orang huduh. Damimah, orang panggil damimah ni apa dia ni, cacat. No, Maryam cantik. Kemudian ini isu.
Dia kata Allah Ta'ala bersihkan dia daripada sifat-sifat wanita biasa. Dia tak ada haid, dia tak ada nifas, dia tak ada ni. Sebagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra tak ada haid, dan digelarkan Fatimah Az-Zahra itu kerana dia tidak ada haid. Maka di sini perlu pada penelitian. Isu bukan isu besar, isu fakta. Kalau kita nak kata Sayyidah Maryam orang yang tak ada haid, Fatimah tak ada masalah, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada sebarang keraguan tentang kuasa Allah, tetapi dari sudut fakta sejarah adakah sedemikian? Adakah riwayat-riwayat yang sahih yang menyebut demikian? Jawabnya tidak jelas. Tengok saya baca hadis. Dalam hadis yang menyebut tentang ibnati Fatimah Haura. Jadi ada riwayat kata, dikatakan Nabi kita kata, anak aku Fatimah ni Haura. Haura seorang manusia adamiyah lam tahid, tak pernah ada haid. Dia kata gitu. Wala nifas, nifas pun tak ada. Tapi ingat baik, Al-Qattani telah bawa riwayat ini daripada Al-Muhib At-Tabari dalam Zakhairuz Al-Quba. Dia kata sanad dia batil, sanad dia batil. Min riwayat Daud bin Sulaiman Al-Ghazi, Al-Manawi mengatakan dua hadis yang menyebut tentang Fatimah tak ada haid ini maudu'an, dua-duanya palsu, kama jazama Ibnul Jauzi, dan disokong oleh Imam As-Suyuti. Yani kalau kita ambil ulama-ulama kemudian dia kata bias, kita ambil ulama yang awal. Maknanya yang kata Fatimah ni diagung-agungkan oleh puak Syiah, sehingga dikata Syiah itu Az-Zahra kerana tak ada haid. Dan juga nama Syiah, Syiah kata Fatimah itu Zahra sebab di muka dia cahaya. Bila Ali balik rumah tak payah pasal lampu, nampak je Fatimah dalam cerah. Itu semua tu khuza'balat daripada puak Syiah, tanpa kita menafikan kedudukan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ana baru je beli kitab 10 ke 8 jilid ni ada di perpustakaan kita. Mari tengok. Nama dia Fatimah radhiyallahu anha, riwayat hidup Fatimah daripada awal sampai ke akhir. Ada besar gini kita, dekat 10 ke 8 jilid, ada di perpustakaan Pondok Sungai Rian. Siapa nak baca dipersilakan datang. Alhamdulillah. Jadi Fatimah mempunyai kelebihan sendiri, Aisyah kelebihan sendiri, tapi puak-puak Syiah mengagungkan Fatimah sampai mereka bawa hadis-hadis yang palsu. Kita kata no. Hadis yang sahih ada, naam. Tengok hadis. Rawah Al-Bukhari wa Muslim dan lain-lain ulama hadis daripada Syu'bah bin Hajjaj an Amr bin Murrah an Abi Musa radhiyallahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, kamula minar rijali katsir. Ramai laki-laki yang sempurna sifat dia. Sebab apa? Sebab ramai laki-laki Rasul, Nabi-Nabi, semua laki-laki, tak ada perempuan. Walam yakmul minan nisa, tidak sempurna di kalangan wanita illa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Dua aja dah. Nabi sebut dua orangnya. Asiyah pada zaman dia, zaman Fir'aun, dia yang terbaik, dan Maryam pada zaman dia, dia yang terbaik. Wa inna fadla Aisyata ala sa'in ala nisa'i, lebihnya Aisyah nak banding dengan wanita lain, ka fadli saridi ala sa'ir ta'am, seperti hebatnya sarid. Sarid ni makanan yang famous, yang masyhur zaman Nabi, tak banding dengan makanan lain. Zaman kita ini apa dia makanan yang paling masyhur? Kalau sebut makan ni orang pakat mari belakang masjid. Subuh macam Jumaat apa penuh sebab ada kambing golek contohnya. Itu ibarat. Mana Nabi sebut dua saja dalam hadis sahih, manusia yang sempurna di kalangan wanita, Asia isteri Fir'aun, dan Maryam mak Nabi Isa. Kemudian dia sebut Aisyah secara umum. Hadis ini jelas. Adapun riwayat lain, ada satu lagi riwayat, laki-laki ramai, walam yakmul minan nisa illa arba', tak sempurna wanita ni kecuali 4 saja. Asiyah binti Muzahim, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad. Tapi riwayat ni dhaif.
Riwayat yang sahih dia sebut dua yang terawal tadi. Itu dalam Bukhari Muslim. Namun begitu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, at-tanahi fi jami'il fadail bukan makna tak ada orang lain yang tidak mulia di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ulama kata Maryam dengan Asyah untuk umat dulu. Nabi tak sebut untuk umat kemudian ni kecuali hadis yang terpencil, hadis khas. Tadi sebut Aisyah berbanding orang lain, Fatimah dengan hadis yang lain, Sayyidah Khadijah dengan hadis yang khas. Mana siapa Allah Ta'ala bagi salam pada Khadijah dan sebagainya. Yang pentingnya Nisa'il Alamin di zaman kita ni, Khadijah, Aisyah, Fatimah ada kelebihan sendiri. Tapi jangan bawa hadis-hadis Syiah yang melampau dalam al-ghulu, melebihkan Sayyidah Fatimah lebih daripada orang lain, Fatimah Az-Zahra, Khadijah Kubra, semua tu mainan-mainan puak Syiah. Kita Ahlussunnah, kita menyayangi sahabat Nabi, kita yakin mereka punya kelebihan sendiri, tapi bukan melalui sandaran kepada amalan-amalan ritual ataupun hadis-hadis yang diriwayat oleh Syiah yang melampau dalam memuji sebahagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu analisa yang saya baca daripada Nawawi, daripada Ibnu Katsir, daripada ulama hadis mengatakan bahawa Asyah dan Maryam pada zaman dia. Kemudian Sayyidah Khadijah, anak dia Fatimah, dan sahabat dia madu dia iaitu Aisyah mempunyai kelebihan yang lain. Wallahu a'lam. Baiklah, kita balik ke tajuk kita. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-43, Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah, mengerjakan salat bersama-sama orang yang rukuk. Apa dia maksud? Nah, tengok tafsir. Ai qalatil malaikatu, malaikat mari bagi tahu, ya Maryam, uqnuti li rabbiki, ai akhlisit ta'ah, ikhlaskan ketaatmu kepada Allah dan sentiasalah berterusanlah melakukan ibadat. Apa dia di antara ibadat Maryam? Wasjudi, ai salat, salli, warka'i, sama juga lah, warka'i ma'ar raki'in, dan hendaklah kamu sentiasa salat dalam keadaan khusyuk sebagaimana orang lain salat. Tuan-tuan perasan ke tidak? Salat ni rokok dulu ke sujud dulu? Salat sujud dulu. Kenapa Tuhan suruh rokok dulu baru sujud? Kenapa dalam ayat ni sujud dulu baru rokok? Ini menarik ni. Tunggu dalam fawaid nanti, insya-Allah kita bahas di sana, biar lumat kata orang. Baiklah, maknanya oleh kerana Maryam ni telah dipilih oleh Allah Ta'ala nak jadi manusia pilihan, dia pertama sekali ikhlaskan niat, ikhlaskan tauhid pada Allah Ta'ala, kemudian kena banyak salat, banyak zikir, banyak khusyuk, banyak melakukan ibadat. Saya ni orang kuat, orang baik, maya malah apa benda ni? Ana duk ingat ke benda pelik ni dah hilang. Semalam baru pecah rahsia. Tak jauh daripada kampung kita ni, baru ni pejabat agama datang siasat. Masih wujud lagi orang yang mendakwa dia naik ke aras. Kalau ayah pergi naik ke langit, dia naik aras. Masih lagi wujud. Dan pengikut-pengikut dia mari daripada luar negeri, turun di airport, ada location ke tempat ini. Kata kita, insya-Allah pejabat agama akan ambil tindakan segera menghapuskan. Ada seorang cikgu terpedaya dengan dia, sanggup, cikgu sekolah, bukan orang bodoh sangat, terpedaya dengan ajaran sesat. Pasal dia jumpa, dia sakit, pergi Bomo, bila pergi Bomo, bini yang kawan tu, kalau nikah dengan tok ayah ni confirm syurga. Confirm syurga, sedap lalu.
Kita ni nak kata mana nak suruh orang mari ngaji ramai kita ni. Mau mari ngaji dengan aku kau apa syurga? Mari. Siapa dia boleh confirm? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Dia boleh confirm syurga. Dia sendiri tak aja pergi masjid. Sebab semua tu email masjid kapur dia tu tak sah belaka berdasarkan dia tengok di aras semua dia orang ni solat tak sah. Tak semaya dia. Aku ajar sak lagu ni diikuti oleh orang. Jauh-jauh mari cari. Ada siapa orang tanya, Abu Anas, entah kenal ke orang kapur entah ni? Bukan kapur aku. Malu kita. Allahu Akbar. Waktu anak di Thailand baru ni 3 soalan orang tanya. Kita buka soalan, so tanya soalan dia kena 3 soalan. Soalan dia nya, apa sebab Ustaz Malaysia kata? Kata jangan sebutlah Ustaz Malaysia, aku kan mari Malaysia. Sebut soalan sudahlah. Duduk main YouTube dia panggil YouTube. Main dengan YouTube ni punah habis. Baik. Tajuk kita ni. Yang pentingnya nak suruh ibadat kuat. Ibadat tak kuat, duk buah kuat. Naik ke arah lah, naik ke langit lah. Macam-macam benda yang cukup berbahaya ni. Allahu Akbar. Baiklah, mari kita tamatkan ayat. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Peristiwa yang demikian adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Jadi hadhil akhbar, cerita tentang Zakaria, cerita tentang Maryam, cerita tentang anak-anak mereka Yahya, Isa alaihimus salatu wassalam adalah berita gaib. Berita gaib bukan zaman kita, bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah yang cerita. Bila Tuhan cerita, kita pun tahu. Jadi bila kita tahu, tak payahlah sibuk-sibuk pergi korek sana, korek sini, cari Israeliat. Nak suruh cari cerita yang pelik-pelik lagi. No. Yang pentingnya cukup dengan apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran yang sahih ini. Kita beriman, kita yakin, kita percaya, memantapkan iman kita, memantapkan akidah kita, menguatkan maklumat kita. Alhamdulillah. Allah kata apa? وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka, tak ada sama dengan Zakaria dan ketua-ketua agama di Palestin pada zaman itu, ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing untuk mengundi. Mana kita ambil pen, tem. Kalau gini boleh, kalau gini tak boleh, contohnya. Ketika mereka mengundi, siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Siapa nak jaga Maryam? Semua pakat nak jaga belaka. Dan engkau juga tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Jadi Allah Ta'ala nyatakan di sini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada masa tu. Masa mengundi itu tidak ada. Tapi Allah cerita berlakunya pengundian nak jaga Sayyidah Maryam. Mu pun tak ada waktu mereka berkelahi. Siapa aku nak, aku layak, aku ni. Jadi Allah Taala bagi satu penyelesaian dengan cara undi. Bila undi dapat ke Nabi Zakaria, memang layak pun dia yang didik sebab dia Nabi. Kebetulan pula makcik dia isteri kepada Zakaria, jadi pak saudara dia lah. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala pilih yang terbaik untuk mendidik yang baik, untuk menjadi yang terbaik. Suami kata ayat dah. Semua nak jadi yang baik, kita kena baik. Nak jadi orang juru, kita kena berjuru. Nak suruh orang juru, kita tak juru. Nak suruh anak baik di atas sekolah tempat pelik-pelik. No, tidak akan berlaku sedemikian. Anak kita akhir kali orang suruh pergi hafal Quran, dia dah hafal qasidah. Habis majlis kenduri dia pergi belaka. Duit boleh ke sekolah, budak ni boleh bergendang. Wallahu alam. Pilih-pilihlah tuan-tuan, ni mesti nak hantar anak sekolah ni. Nak pilih anak tepat. Pilih. Kita pergi tengok sendiri. Pergi tengok tempat. Jangan pula anak kita jadi mangsa scammer, penipuan.
budak ada 5 orang tapi iklan dia grand iklan, beratus ribu dapat orang pakai derma sebulan. Pergi tengok budak tak ada pun. Yang besarnya rumah guru, budak-budak duduk dalam rumah kotak sebab senang nak tunjuk dengan orang. Na'udzubillah. Ataupun pendidikan anak-anak kita hanya dilatih untuk ta'assub, pagi petang siang malam pergi duduk gosok tok guru ya. Nah, sekali-sekala dibawa gosok-gosok kubur, kita kata lah. Carilah tempat, jangan itu. Ini setengah orang ni dia buat macam-macam, dituduh. Allahu Akbar. Baiklah, tamatlah ayat kita. Sekarang kita mencari 5 faedah, 5 fawaid daripada ayat yang kita belajar ini, insya-Allah. Faedah yang pertama, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala lisanil malamin. Kenapa Allah Ta'ala ulang ayat istafaki wastafaki? Takrir Allah Ta'ala ulang. Sebab apa? Nak menunjukkan i'tina, Allah jaga sungguhmu, Allah pilih sungguhmu. Yang pertama, Allah Ta'ala pilih dari sudut fizikal. Tengok, dia kata pilih dari sudut kedudukan. Pada itulah kata di para ulama, kuriral istifa, diulang sebab berbeza dia punya makna. Yakhtalifu ma'nahuma, berbeza makna. Yang pertama, tengok. Yang pertama, Allah pilih Maryam. Satu, wa tahharaki, dan Allah Ta'ala bersihkan Maryam. Bersih daripada apa? Tanda ni pelajar. Bersih daripada kotoran syirik, bersih daripada akhlak-akhlak yang buruk. Tak ada langsung. Maryam ni semua orang yang suci, bersih. Orang yang bersih daripada segala perkara yang tidak baik. Adapun bersih dari sudut fizikal tadi, tak ada haid, tak ada nifas, itu benda orang panggil benda janibi ya. Kalau tak ada sungguh pun tak ada masalah. Kalau dia ada haid pun dia manusia, bukannya tu. Jadi kita tak payah besarkan isu Maryam dengan Fatimah ada haid ke tidak, biarlah. Yang pentingnya kedudukan tu yang penting. Istifa, kedudukan itu yang penting. Benda fizikal tu benda janibi, benda kecil. Maka Allah Ta'ala ulang 2 kali. Kemudian diulang kali yang kedua, wastafaki ala nisa'il alamin, aku pilih kedudukan kamu mengatasi manusia pada zaman dia. Itu 2 kali ulang. Mana Allah Ta'ala ulang, pelajar-pelajar kita kena faham boleh, Allah Ta'ala ulang di sini kerana 2 kedudukan yang berbeza. 2 kedudukan yang berbeza, tikrar ditakkid. Sekali dia sebut tentang kedudukan Maryam, body dia, sekali lagi dia sebut tentang kedudukan dia dengan orang lain. Allahu Akbar. Baik, satu. Kita cari yang kedua pula. Allahu Akbar. Jelaslah kita kan, Allah Ta'ala pilih Maryam 2 kali ulang sifat amalan dia, yang kedua kedudukan dia. Macam kita lah, kita kata orang ni orang baik ni, kuat ibadat, bersih penampilan, comel orang. Satu lagi kita, dia ni hebat ni, mana dalam zaman dia yang paling tinggi sekali. Itu 2 kali istifa. Allah Ta'ala ulang, hebat. Kemudian yang kedua, wa tahharaki, al-isyaratu ila tuhri, Allah Ta'ala bersihkan dia, Maryam, pembersihan khas. Isyaratu zat maghza, satu isyarat yang mempunyai makna yang kuat. Sebab bila lahir Nabi Isa, orang kampung tak boleh terima. Maryam bawa balik baby dia Isa, satu kampung keluar, mek ye awak ke apa ni? Kalau zaman kita mek ye dah. Bawa balik baby dah. Mari Maryam tak cakap. Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku nazar, aku tak mau cakap dengan orang. Habis mau balik budak, mu tak mau cakap dia. Ambil mana budak ni? Maryam tunjuk ke muka Isa. Isa tengah piuk paling tengah.
inni abdullah. Sudah. Isa kata aku ni hamba Allah. Geng-geng Nasara salah dengar inni ibnullah, aku ni anak Tuhan. Zaf pakai apa? Melambung Isa naik jadi Tuhan pula dah. Itu dia panggil. Maka Allah Taala bersihkan Nabi Maryam daripada tuhmahan dia ni seorang yang jahat, yang buat benda tak baik, dan bersih juga daripada tuhmahan Nasara, tuhmahan Yahudi yang kata Nabi Sayyidah Maryam zina, Isa anak zina, dan nak bersih juga daripada kejahatan pokok Nasara yang mengatakan Maryam ni bini Tuhan. Dua-dua Allah Taala bersih. Adapun dari sudut fizikal tak apalah. Ada hik atau tak ada hik, benda kecil, benda orang panggil benda janibi. Yang pentingnya prinsip dan maruah itu yang besar. Kita tak usah duduk cara sangat. Tak usah duduk cari benda kecil-kecil dalam apa ni, dalam isu-isu dalam, jangan kata orang jangan cari benda kecil dalam isu yang besar. Faham tak? Isu yang besar dalam poin Maryam ni isu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Isu mukjizat. Tapi kalau kita duk main Maryam ni tak ada hid. Fatimah pun tak ada hid juga. Duk balas situ 3 hari 3 malam, apa faedah? La faedah fiha. Dia kata samarahnya tidak ada, kesannya tidak ada. Yang ketiga, Allahul musta'an. Yang ketiga, ya Maryam qunuti. Maryam kena banyak taat pada Allah Taala. Ulama tafsir kata apa? Kullama mannallahu subhanahu ala insan bi syai'in ni'mah. Setiap orang yang dapat nikmat yang banyak, dapat anugerah yang banyak daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia kena banyakkan ibadat sebagai syukur. Lagi besar pangkat kita, lagi banyak kita ibadat. Lagi kuat kita ke masjid, lagi kuat kita ibadat, lagi banyak kita zikir. Patut gitu. Lagi kaya kita Tuhan beri, lagi banyak kita punya apa ni, sedekah, infak. Jangan lagi sombong. Makin sombong makin hari duk tayar harta dia ya. Maka semana-mana orang yang dia dapat anugerah daripada Allah, dia kena banyak ibadat, banyak zikir, banyak melakukan ketaatan. Tanda apa? Tanda syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Itu 3. Yang keempat, yang keempat ni tadi yang kita sebut tadi. Kenapa Allah Ta'ala mula dengan sujud sebelum rukuk? Lish limadha quddima as-sujud qabla rukuk? Kalau mengikut dalam tertib solat, rukuk dulu baru sujud. Mana ada orang sujud dia baru naik rukuk? Tapi kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala wasjudi warka'i, sujud rukuk? Anda dia belajar li bayani fadilatihima. Allah Ta'ala nak nyatakan kelebihan rukuk dengan sujud, kerana dua-dua tu khudu', tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa disebut sujud dulu dalam ayat ini, wasjudi warka'i? Kerana beberapa sebab. Boleh. Sebab yang pertama, ablaghu fil qunut, lebih tinggi darjat orang yang sujud, lebih aula, lebih dekat pada Allah Ta'ala daripada orang yang rukuk. Rukuk dekat dah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Satu. Yang kedua, annahu lamma qaddama al-ikhlas. Tadi Allah Ta'ala sebut supaya Maryam ni ikhlas dalam ibadat dia. Waqnuti, ya Maryam uqnuti. Uqnuti mana akhlisi, mana ikhlas. Kerana ikhlas itu ruh ibadat. Bila ikhlas, maka sujud itulah tempat yang paling rendah yang kita letak muka kita atas dunia, maknanya paling tinggi untuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. 3, annal maqam huna maqam syukrin. Tempat di sini, perbincangan kita ni tempat nak sujud, tempat ke syukur. Was-sujud adkhalu fi syukri. Maka sujudlah yang paling syukur sekali. Sebab tu ada salah satu daripada
daripada sujud kita ni, nama dia sujud syukur. Tahu sujud apa? Sujud syukur. Bila sujud syukur, bila kita dapat nikmat, contohnya kita kata kita dia tiba-tiba anak telefon, abah, ya, saya dah terima ni keputusan periksa, dapat 20A campur. 20A campur. Apa kita nak buat? Terus kita sujud, Allahu Akbar, sujud syukur pada Allah SWT. Kalau kita tengah bawa kereta pun sujud, Allah, sujud isyarat gitu. Jangan sujud tu tepuh orang pula. Spontan kena sujud, sebab tanda syukur. Ni dak zaman kita ni. Slip gambar. Try anak atas gambar, terus masuk Facebook. Bukan syukur ni, takabur punya orang, mau tunjuk pada orang. Sekali dengan slip. Apa benda ni perangai lagu ni? Saya cukup tidak selesa. Sahabat-sahabat kita bila dapat putusan slip kisah anak, dah tayang semua di Facebook. Sekali dengan slip kisah. Ini boleh mengundang ke penyakit ain yang cukup berbahaya. Nanti anak dia kena penyakit ain, orang dengki tengok. Akhir kali anak kita hak cerdik tadi masuk universiti tak nak belajar, sakit kepala, sakit perut, macam-macam sakit. Akhir sekali tak sudah belajar. Jangan sombong, jangan takabur sangat. Sebut ya alhamdulillah, Kak Long dapat keputusan yang baik, doakan semoga Allah Taala berkati dia. Cukup. Apa ni ambil selik tayang ke pula sini. Nampak sangat ayah tu nak bangga. Lebih-lebih kata orang. Biarlah teguran saya tak popular, tapi kita sentiasa melawan arus untuk mencari yang terbaik kepada umat, insya-Allah. Baiklah. Kemudian Allah kata warka'i ma'ar raki'in, merukuk bersama orang rukuk. Patutnya warka'i ma'ar raki'at, wanita-wanitanya rukuk. Kenapa? Tulis balik ni awak. Celik mata. Warka'i ma'ar raki'in, dia kan wanita, patut Allah kata warka'i ma'ar raki'at, merukuklah bersama wanita yang rukuk. Kenapa Allah Taala suruh di sini bersama dengan orang yang rukuk, laki-laki? Sebab tadi adalah hadis kata kamula minar rijali katsir, laki-laki yang sempurna itu ramai, minisa tak ramai. Jadi merukuklah sekali dengan orang lain, maknanya memasuklah dalam kafilah, dalam rombongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ibadat yang besar. Alhamdulillah. Yang terakhir Allah Taala sebut di sini tentang zalika min amba'il ghaib. Zalika min amba'il ghaib. Allah Taala kata aku nyatakan kepada kamu benda yang gaib. Benda yang gaib, benda yang pelik. Mu tak ada masa tu. Jadi ini kita mengatakan Quran ini adalah merupakan kitab naba'u man qablana. Mu nak tahu cerita orang dulu, baca Quran. Nak tahu cerita sekarang, baca Quran. Nak tahu cerita akan datang kiamat, lepas pada kiamat, baca Quran. Quran kitab hidayah, kitab sejarah yang tulen, kitab pedoman yang memimpin manusia ke jalan radai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Jadi kemudian dalam ayat ini Allah Taala sebut tentang yulquna aqlamahum, mereka mengundi. Jadi kata di para ulama al-hukmu bil qur'ati, boleh juga kita gunakan undian dalam perkara-perkara yang perlukan kepada pilihan. Tapi bukan nak tentu halal haram. Contohnya 10 orang mesyuarat. Hak ni kata halal, ni kata haram. Okey, kita mengundi, siapa dia ramah jadi halal. Mengundi ni dalam masalah-masalah kehidupan. Macam orang ramah isteri, ada 4 isteri. Dia nak pergi melawat, nak pergi umrah contohnya. Isteri pertama kata, aku nak pergi. Nombor 3 kata, saya lah, awak pergi dah tahun lepas. Nombor 3 kata, hamba lah pula, dia mau pergi dah. Berebut. Tak ya. Buat 4 undi. Lambuh ketah, gulung, ambil. Siapa dia kena, dia pergi. Ya boleh, selesai masalah. Ataupun yang pentingnya mengundi ini dalam perkara-perkara kita nak buat pilihan yang tidak tepat, yang sukar untuk ditentukan. Contohnya dalam perkara Zakaria ni, semua pakai nak jaga Maryam. Pakcik-pakcik dia belaka. Ngundi. Boleh ke Zakaria? Selesai masalah. Jadi wa qad ihtajal a'immatul arba'ah, imam-imam yang 4 telah menggunakan ayat ini menerima hujah syar'u man qablana,
syariat perundangan orang dulu diterima pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak bercanggah dengan amalan kita, dengan syariat kita, kita kata alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Ayat kita bermula ayat 45. Idz qalatil malaikatu ya Maryam. Maryam nak dapat anak dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.